KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam slot Didik TV bagi guruku Sifuku. Baiklah, hari ini bersama saya Efarina yang bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Mualim. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk yang dinamakan Guru Idola. Sepanjang pengalaman saya sebagai seorang guru selama lebih kurang 22 tahun, bermula dengan penempatan saya yang pertama iaitu di negeri Sabah di bawah Bayu, saya telah pun melihat beberapa orang guru idola yang menjadi panduan saya ketika pertama kali bergelar guru. Dari situ saya memerhatikan bagaimana guru yang hebat menjadi ikutan, sentiasa menjadi sebutan dari berbagai aspek. Antaranya guru idola ini saya melihat adalah guru yang bagus dari segi pengajarannya, dari segi sikap, dari segi bagaimana beliau menyantuni anak-anak murid, hubungan sesama rakan sekerja. Maka dari situ sebagai seorang guru novis, saya belajar daripada seorang yang bergelar guru idola. Guru idola ini mungkin dari sekolah tadika, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pensyarah di universiti. Pendek kata, guru idola ini adalah guru yang menjadi sebutan. Ketiadaannya dicari-cari, kehilangannya dirindui. Itulah yang dikatakan tentang guru idola. Kepada siapa sebenarnya guru idola ini? Yang pertama, guru idola ini akan menjadi panduan kepada murid-muridnya. Tahukah anda sebagai seorang guru, tingkah laku kita diperhatikan oleh murid-murid. Murid-murid akan melihat bagaimana seorang guru yang menjadi idola mereka dari segi bagaimana penguasaan guru terhadap subjek yang diajar. Jadi murid-murid ini dia memerhatikan gurunya, wah betapa berpengetahuannya guru saya, betapa guru saya sentiasa sudi dan mahu melayan apa juga persoalan saya. Itu yang difikirkan oleh murid-murid kerana guru idola ini sentiasa diperhatikan di sekolah. Pendek kata dari segi pakaian pun akan menjadi idola kepada murid-muridnya. Ketika pengajaran, bagaimana cikgu-cikgu mendidik anak murid dari segi kekemasan kerja, ketepatan waktu menghantar tugasan, itu juga menjadi idola kepada anak murid. Bagaimana apa yang cikgu katakan, apa yang cikgu tuturkan, cikgu kotakan. Maksudnya cikgu cakap dan cikgu buat. Maka anak murid akan menjadikan cikgu sebagai idola. Anak murid teringin nak menjadi seperti cikgu. Okey, yang kedua, guru idola ini juga mungkin mempengaruhi atau bukan mungkinlah, memang sahlah menjadi idola kepada rakan sekerja. Contohnya, kalau seseorang guru itu atau mungkin cikgu sendiri yang sedang menonton ini mempunyai kelebihan dari segi bidang pengacara, dari segi bidang inovasi, atau cikgu boleh berlakon, cikgu boleh aktif dalam bidang co-curriculum, cikgu adalah jurulatih. Sebenarnya cikgu juga menjadi idola kepada rakan sekerja, di mana rakan sekerja sudah mula merujuk kepada guru sebagai kepakaran yang dimiliki. Yang ketiga, guru idola ini juga menjadi idola kepada ibu bapa. Bagaimana tu ya? Kerana ibu bapa memerhatikan bagaimana tingkah laku kita melayani anak-anak mereka, menyantuni mereka sebagai ibu bapa. Seperti yang kita fahamlah kan, ibu bapa ini ada yang begitu mengambil berat tentang anak mereka, dan kadang-kadang apabila mereka menghubungi kita, walaupun kita dalam keadaan sibuk, tapi sebagai jiwa seorang guru ini, kita pasti akan melayani ibu bapa. Maka dari situlah ibu bapa juga menjadikan cikgu-cikgu sebagai seorang guru idola. Maka sebenarnya tanpa kita sedar, nilai diri kita sebagai seorang guru
dijadikan idola bukan saja oleh murid-murid tetapi oleh rakan sekerja dan ibu bapa. Belum lagi disebut komuniti. Di luar sana saya yakin ramai guru yang mempunyai peranan di surau, mempunyai peranan di taman perumahan. Jadi ketika cikgu memakai jaket atau peranan sebagai seorang guru, sesungguhnya cikgu diperhatikan oleh komuniti. Wah, memang cikgu idola lah. Di sekolah hebat, dengan masyarakat hebat, dengan keluarga hebat. Subhanallah. Tahniah cikgu. Itulah guru idola. Apakah ciri-ciri guru idola? Dalam perbincangan kali ini, saya akan membincangkan beberapa ciri guru-guru idola. Ciri yang pertama ialah guru idola ini biasanya dilihat sebagai seorang yang periang, peramah dan mudah mesra. Kalau kita pergi ke sekolah atau murid-murid pergi ke sekolah melihat guru yang tersenyum, bila diberi salam guru menjawab, bila murid memberi senyuman guru membalas, dan rakan sekerja pun sama. Kalau kita masuk ke bilik guru, kita bertemu dengan guru idola ini, mulutnya ringan, dia menyapa, apa khabar hari ni? Dah makan? Cantiknya baju kamu hari ni. Nampak berseri. Ada je kata-kata manis daripada guru idola ini. Ini bererti cara komunikasi yang melambangkan ramah, riang, apa yang dituturkan pun menjadi ciri-ciri seorang guru idola. Guru idola ini cepat mesra. Contohnya kalau ada guru baru melapor diri di sekolah, guru idola ini tidak segan-segan menegur guru baru tersebut. Taklah sampai nak tunggu, saya ni senior, mesti tak. Dia tak berkira tentang itu. Jadi guru idola ini memang disenangi kepribadiannya. Dari segi kerja pun senang nak berdiskusi, senang untuk didekati, dan oleh kerana guru idola ini dilihat seorang yang boleh mengasingkan antara urusan peribadi dan urusan kerja, maka dia dilihat sebagai seorang yang ceria di sekolah. Walaupun sebenarnya mana ada orang yang tak ada masalah, kan? Tetapi guru idola ini oleh kerana kemampuannya mengasingkan antara peribadi dan urusan profesionalnya, maka guru idola ini dilihat sebagai guru yang periang, tenang, orang kata cool, kan? Dan juga boleh dilihat dari segi cara bergaul. Bila kita disebut tadi kan tentang komunikasi, dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit ilmu bahasa badan. Dalam komunikasi, apabila apa yang dituturkan, apabila sesuatu yang kita tuturkan secara verbal, dia akan mempengaruhi komunikasi kita sebanyak 7%. 7% apa yang kita sebutkan, dan apa yang kita intonasikan, ataupun cara intonasi kita akan mempengaruhi sebanyak 38% dalam komunikasi. Okey, dan bahasa badan mempengaruhi 55% dalam komunikasi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ingin saya sampaikan di sini, guru idola juga mempunyai kekuatan dari segi komunikasi ini. Senyuman adalah salah satu jenis komunikasi. Cara peramah, peramah ni sebenarnya dia disertai dengan intonasi. Contoh, kalau kita bercakap, kau dah makan? Tak ada intonasi. Kalau kita dengan intonasi, dah makan ke? Dengan intonasi, kan? Kalau dengan perbuatan sekali, apa kau dah makan ke hari ni? Dah sarapan? Ni ada makanan sikit. Dengan perbuatan sekali, kan? Dengan ada tepuk-tepuk sikit, kan? So, maksudnya di sini guru idola dilihat sangat menyenangkan. Itulah keyword dia, kan? Dengan peramah, periang, mudah mesra. Siapa je yang tak suka dengan kepribadian seorang guru begini? Itulah hebatnya guru idola. Itu ciri yang pertama. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Ciri kedua bagi seorang guru idola itu ialah mereka tidak mudah berpuas hati. Maksudnya di sini fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Guru idola ini sentiasa mahu melakukan yang lebih baik setiap hari. Dari aspek PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran sama ada bersemuka ataupun secara online, guru-guru idola ini akan sentiasa mencari kaedah-kaedah yang akan membantu murid-murid menjadi lebih faham, lebih menguasai dan dapat mempraktikkan apa yang diajar oleh guru-guru. Guru-guru idola ini sentiasa kreatif dan bersikap inovatif. Bagaimana tu agaknya? Sebagai contoh, sekiranya ingin menyampaikan satu-satu isi kandungan pelajaran, guru-guru ini akan membuat sedikit kajian ataupun bertanya kepada rakan guru yang lain dalam mata pelajaran yang sama. Pendek kata, guru idola ini sentiasa mahu memperbaiki pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang mereka ada. Guru idola sentiasa ingin menjadi lain dari yang lain kerana apabila menjadi berbeza maka keputusannya, hasilnya pun luar biasa. Mereka selalu berfikir di luar kotak. Yang penting apa yang mereka lakukan matlamannya adalah murid-murid faham dan berlaku peningkatan kepada keputusan peperiksaan. Ini adalah ciri-ciri guru idola. Sentiasa memperbaiki diri, sentiasa menambah baik kaedah pengajaran demi untuk murid-muridnya. Baiklah cikgu-cikgu, kita beralih ke ciri yang ketiga seorang guru idola. Guru idola ini adalah seorang guru yang mengambil berat, yang prihatin, memahami dan empati. Kepada siapa? Ni nak cerita ni. Yang pertama, sudah pastilah sebagai seorang guru yang sentiasa berurusan dengan anak murid, guru idola ini sentiasa mempamerkan rasa ambil beratnya terhadap anak murid yang diajar. Bahkan kalau guru tersebut tidak mengajar murid tersebut secara spesifik pun, tetapi dalam sebuah sekolah yang sama, guru idola ini memang kaya dengan sifat ambil berat. Sebagai contoh, apabila murid ini tidak masuk ke kelasnya, apabila murid lambat membayar contohnya duit photostat ke ataupun sesuatu bayaran ke, ataupun murid ni dah lama tak dengar khabar, ataupun murid ni dikatakan dalam kesusahan, ataupun murid ni tak dapat menghadiri satu-satu program yang dianjurkan, maka guru idola ini tidak terus menghukum anak muridnya. Guru idola ini akan menghubungi anak murid tersebut, bertanya khabar apakah masalahnya, adakah anak murid ini mempunyai masalah peribadi atau masalah keluarga. Sikap ambil berat guru idola ini kepada anak murid dia akan menyentuh perasaan dan akan dikenang oleh anak murid sepanjang hidupnya. Saya masih ingat bagaimana seorang anak murid saya yang mengalami masalah keluarga. Ialah saya dan rakan-rakan membantu apa yang boleh kita bantu anak murid tersebut, sehingga hari ini anak murid itu masih menghubungi saya dan rakan guru yang lain sebagai tanda terima kasih dan terharunya kerana ada guru yang mengambil berat tentang dirinya. Maknanya di sini guru idola sifat ambil berat dan prihatin memang memberi kesan kepada anak murid. Yang kedua, sifat ambil berat ini juga ketara, terpancar, menyinar dirasai oleh rakan guru. Ada kadang-kadang rakan guru kita ini
diuji dengan masalah keluarga, kehilangan orang yang disayangi. Jadi guru idola ini akan mendekati guru tersebut, akan mengambil berat, bertanya khabar dan cuba meringankan beban. Katakanlah ada satu kisah di sebuah sekolah, rumah guru tersebut terbakar. Jadi guru idola ini adalah orang yang mula-mula sekali mengadakan kutipan kilat, memaklumkan kepada orang-orang yang berkaitan ataupun komuniti yang mungkin boleh meringankan beban sebagai tanda prihatin ataupun sokongan kepada guru tersebut. Jadi sifat ambil berat ini bukan boleh dibuat-buat, ini datang daripada naluri yang semula jadi. Begitu juga sifat ambil berat ini dapat dirasa oleh ibu bapa. Dalam keadaan sekarang ini kan, PDPR yang serba mencabar, bagaimana ibu bapa juga menghadapi cabaran-cabaran yang tak sama, memang tak sama. Jadi guru yang mempunyai sifat prihatin ini, guru idola ini akan cuba memahami dan berbincang dengan ibu bapa secara terbuka. Jadi sifat-sifat guru idola inilah yang membuatkan muridnya jatuh hati, rakan sekerja rasa seronok bersahabat dengan guru idola ini, dan juga ibu bapa juga komuniti akan melihat guru idola ini sebagai seorang insan yang jika kalau tak boleh menyelesaikan masalah pun tetapi memahami dan mengambil berat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah cikgu-cikgu, ciri yang keempat guru idola, mereka sentiasa cintakan ilmu. Mereka tidak berkira tentang duit, tidak berkira tentang masa. Apa yang penting adalah mereka sentiasa mahukan ilmu baru, sentiasa mahukan perkongsian yang baru. Maka guru idola ini dilihat sentiasa menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan. Sama ada convention, pembentangan kertas kerja, ataupun membeli buku-buku, ataupun mendapatkan ilmu melalui perkongsian guru-guru lain melalui YouTube. Sifat dahagakan ilmu ini dan mencari ilmu tanpa jemu membuatkan guru idola ini sentiasa up to date pengetahuannya. Sifat ingin belajar ini ataupun semangat mereka ini yang menjadi idola kepada guru-guru yang lain, bahkan kepada anak muridnya. Sebagai contoh, saya pernah menjumpai guru yang masih ada masa lagi menulis buku, walaupun beliau seorang guru matematik, tetapi beliau menulis puisi. Maka anak muridnya melihat dan menjadikannya sebagai idola. Contoh seterusnya, sahabat saya sendiri, walaupun mempunyai 11 orang anak, masih lagi menyambung pelajaran di peringkat sarjana. Ketika itu saya berasa sungguh kerdil diri ini kerana saya berfikir bagaimana sahabat saya seorang guru yang mempunyai 11 orang anak tetapi dahagakan ilmu dan mampu menyambung pelajarannya di peringkat sarjana. Maka saya pun menjadikan beliau sebagai idola saya. Dan ini adalah contoh guru idola. Sentiasa bersemangat, tidak mengeluh apabila diberi tugas. Dan saya juga pernah bertemu dengan seorang rakan guru saya sendiri. Esok nak pencen, hari ini masih lagi naik ke tingkat 3 pergi kelas ganti, menghadiri relief kelas, masih lagi bersemangat berkobar-kobar seolah-olah beliau tak nak pencen keesokan harinya. Tetapi itulah guru idola, sentiasa bersemangat, sentiasa ingin menambah ilmu. Kadang-kadang apabila saya pergi menghadiri kursus secara online sekarang ini kan, ada dalam kalangan peserta adalah guru-guru senior dan saya melihat wow, inilah guru idola. Maksudnya tidak ada istilah berhenti daripada belajar.
Dan dalam keadaan PDPR ini saya melihat betapa usaha yang diberikan oleh guru-guru, terutama guru-guru yang senior dari segi penguasaan ICT. Memang saya melihat idola sungguhlah guru-guru tu belajar bagaimana menggunakan Canva, bagaimana membuat video, bagaimana TikTok untuk pembelajaran. Saya melihat semua itu dan inilah ciri-ciri seorang guru idola. Sentiasa cintakan ilmu, sentiasa dahagakan ilmu. Maka sebagai guru yang novice ataupun rakan sekerja seperti kita, guru yang mempunyai ciri-ciri seperti inilah yang harus dijadikan idola. Baiklah cikgu-cikgu, saya tutup perkongsian saya pada kali ini dengan sebuah cerita yang bertajuk Mekanik Tua dan Kapal Dagang Gergasi. Begini kisahnya. Pada satu hari, sebuah kapal dagang gergasi telah tersadai di sebuah pelabuhan kecil. Di pelabuhan tersebut terdapat seorang mekanik tua. Jadi apabila mendengar tentang kapal dagang gergasi yang rosak dan tersadai, maka mekanik tua ini pun menawarkan dirinya kepada kapten kapal tersebut untuk membantu membaikinya. Namun kapten kapal tersebut tidak mempercayai ataupun ragu-ragu dengan kemampuan mekanik tua tersebut. Bahkan kapten kapal itu lebih memilih untuk memanggil mekanik pakar dari pelbagai tempat. Datanglah pakar demi pakar ke pelabuhan kecil tersebut, namun tidak seorang pun yang berjaya membaiki kapal dagang gergasi itu. Masalah semakin besar, kerosakan makin menyebabkan kerugian kepada kapten. Maka kapten kapal tidak ada pilihan, terpaksalah meminta bantuan mekanik tua tadi. Apabila mekanik tua itu tiba, mekanik tua itu terus naik ke bahagian atas kapal, kemudian ke bahagian bawah kapal. Sepanjang pemeriksaan itu, kapten kapal dan mekanik pakar tadi mengikut aja belakang mekanik tua tadi. Dan mekanik tua tadi pun dengan sebuah beg yang besar, dia pun perlahan-lahan mengeluarkan penukulnya yang kecil. Maka setelah melakukan pemeriksaan, mekanik tua itu pun mengetuk perlahan-lahan. Setelah itu diketuk-ketuk, tiba-tiba brum 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 berbunyi, hiduplah kapal dagang gergasi itu. Dan dengan perlahan mekanik tua itu mengeluarkan invoice yang bernilai RM20,000. Apabila melihat invoice tersebut, kapten kapal terkejut. Apa? RM20,000? Tapi dia terkejut bukan kerana tak mampu, tetapi bila merasakan hanya ketuk-ketuk macam itu pun RM20,000 ke? Maka mekanik tua mengeluarkan lagi satu invoice yang lebih terperinci. Di situ tertulis mengetuk dengan tukul kecil RM5. Mengenal pasti dengan tepat bahagian mana kerosakan di kapal adalah RM19,995. Maka fahamlah kapten kapal itu, moral di sebalik kisahnya adalah seseorang yang berilmu, berkemahiran dan berpengalaman, itulah yang menjadikannya sebagai seorang idola. Begitulah juga dengan guru-guru. Seorang anak perempuan menjadikan ibunya sebagai idola. Seorang anak lelaki menjadikan ayahnya sebagai idola. Dan kita sebagai umat menjadikan Rasulullah sebagai idola kita bagi yang beragama Islam. Maka guru, sudah pasti guru menjadikan guru juga sebagai idola untuk menjadi guru yang baik. Maka dengan itu, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.